Apakah ini memberikan gambaran bahawa kerajaan boleh bertukar? Ya, kerana ia berjaya di satu peringkat. Di satu peringkat lagi saya katakan tadi bahawa mereka lah kerajaan. Pusing tang mana pun kita ni nothing tulus. Kita jadi kerajaan atau tidak, kita di situ. Kalau katakanlah kita jadi kerajaan bersama UMNO, contohnya di Perak, kita jadi kerajaan bersama UMNO, yang lose itu PPBM, yang lose itu PAS. Kita tidak. Apabila kita tidak jadi kerajaan, nanti kita lose. Kita memang di situ. Kita memang di situ. Jadi mengapa isu ini jadi sebegitu berat kepada rakan-rakan Pakatan Harapan, seolah-olah ini menjadi satu isu besar yang tidak boleh diselesaikan, isu prinsip tergadai dan sebagainya. Itu tidak berlaku pada saya. Kalau mungkin itu boleh menjawab soalan saudara. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Rakyat mengharapkan terjemahan kepada mandat itu diterjemahkan sewaktu pengundian. Kan? Ada yang kata untuk desas-desus bahawasanya kalahnya pada belanjawan itu adalah akan ada hasil sokongan daripada ahli-ahli Parlimen UMNO katanya. Tetapi hakikatnya pada sesi belanjawan tu tak ada ahli UMNO pun yang ahli Parlimen UMNO pun yang menyokong. Kan? Adakah betul desas-desus itu pertama, ataupun ada cerita lain di sebalik itu? Saudara Sej. Kalau nak ditanya saya soalan ni lah kan, sepatutnya soalan ni dituju kepada Datuk Dr. Sani, kerana soalan ini sepatutnya ahli parlimen lah yang jawab. Saya ni hanya mengikuti perbahasan parlimen dan mengikuti keadaan parlimen itu melalui television. Tahu television. Baik. Kalau kita nak mengulas isu ini tentang pengambil alihan mandat dan belanjawan, ini dua situasi yang berbeza. Satu adalah isunya belanjawan, satu lagi isunya pengambil alihan mandat. Apa faktanya? Faktanya pembangkang mempunyai kekuatan sebanyak 108 anggota. Itu kekuatan pembangkang dan itu realitinya. Apa kekuatan yang ada pada Pakatan Harapan? Itu 92 orang. Bagaimana kekuatan itu boleh jadi 108? Ia bercampur dengan kekuatan pejuang, ia bercampur dengan kekuatan warisan, ia bercampur dengan kekuatan ahli-ahli parlimen yang lain. Maka ia menjadi 108. Hakikatnya di situ, siapa juga pemimpin, walaupun pemimpinnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun yang memimpinnya siapa juga, hakikat fakta yang pertama adalah angka pembangkang itu 108. Baik. Soalannya sekarang kita menyebut bahawa kita ingin mengambil alih mandat. Semua orang tahu, saya tak perlu nak ceritakan bagaimana mandat ini hilang apabila Perdana Menteri yang kita sayangi sangat itu akhirnya meletakkan jawatan, membuka ruang kepada pengkhianatan, maka mandat itu kita hilang. Saya tidak mau bahas itu. Kalau bahas mungkin ramai yang tertidur. Kerana ramai yang sudah tahu keadaan ini kan. Tetapi apabila mandat itu sudah diambil, maka ramai yang mengharapkan, khususnya kepada rakyat yang memberikan undi, supaya mandat ini diambil balik. Okey? Faktanya di situ adalah, tadi saya sebutkan numbers yang kita ada itu 108. Okey? Mengapa sebelum kita jadi kerajaan, kemudian hari ini kita ada 108? Kerana pengkhianatan. Section, saya sebutkan section. Section Sikitul, iaitu yang diketuai oleh Azmin Ali, keluar satu, menyebabkan kita kurang numbers. Section PPBM keluar satu lagi, yang akhirnya menyebabkan Perdana Menteri itu tak tahulah apa yang dia fikir pada waktu itu. Dia meletakkan jawatan, akhirnya pengkhianatan itu berlaku, membentuk sebuah kerajaan baru. Maka isunya adalah bagaimana nak mendapatkan balik. Adakah boleh kita simply ataupun semudah kita ambil lah, Azmin marilah balik, ni kau dah khianat, ya tak apalah, kita cuci tangan lah, kita lupa lah, mai. Ada boleh begitu? Tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Isu numbers ini very critical. Siapa yang boleh melengkapkan numbers ini? Ahli parlimen. Sebab itu saya katakan tadi soalan ini dituju kepada ahli parlimen. Kita nak tanya bakal mungkin, insyaAllah. Kita nak tengok dulu dia jawapan kan. Kalau katakanlah siapa yang layak menyokong itu sebenarnya ahli parlimen. Kalau Datuk Dola bolehlah, dia boleh memberikan sokongan kerana dia ahli parlimen. Adakah saya boleh menyokong? Tidak boleh. Adakah Umar boleh menyokong? Tidak boleh. Kalau kami boleh menyokong, sekarang saya susun budak-budak depan parlimen memberikan sokongan
supaya kita boleh mengambil alih mandat semula. Isunya tidak boleh. Isu mati pokoknya itu numbers kita ada 108, selebihnya itu berada di pihak kerajaan. Benar juga ya. Maka di Siapa sini yang datang akan bersama? di sini datang buahnya. Maka apa yang kita takrifkan, apa yang kita minta, apa yang kita perlu, apa yang kita nak, ambillah balik mandat Datuk Seri, tolonglah Datuk Seri ambil balik mandat. Itu faktanya jelas. Mahu atau tidak mahu, suka atau tidak suka, yang mesti melibatkan mereka yang berada di sebelah sana. Siapa yang berada di sebelah sana? Kumpulan pengkhianat, 1. Parti pengkhianat, 2. Parti yang bersama dengan mereka, UMNO, 3. PAS, GPS. Boleh jadi siapa saja daripada mereka datang kepada 108 ini tadi, melebihi jumlah, maka boleh bentuk kerajaan. Ini soal yang secara matematiknya terlalu jelas. Untuk mengambil alih mandat itu figurnya 108. Nak ambil alih mandat kena campur tangan dari sebelah sana. Pusinglah lagu mana pun, bubuhlah macam mana pun, siapa pun ketuanya. Ini konsepnya. Kecuali parlimen dibubarkan dan kita bertempur pilihan raya umum, itu lain. Itu soalnya lain. Kalau soal sekarang untuk mengambil alih mandat, begitu. Jadi individu yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini orang hebat. Ini orang hebat. Dalam segala kesusahan, kepayahan, serangan sebagai ketua pembangkang, pengerusi kepada Pakatan Harapan, dia cuba. Dia bukan tak cuba, dia cuba. Dia cuba sehabis baik. Bukan saya nak kredit Anwar Ibrahim, tetapi setiap kali saya bercakap, orang kata saya ampuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak. Saya suka nak membawa anda balik kepada keadaan Pakatan Harapan ketika kita jatuh. Ini kita kena tahu faktanya. 1, Perdana Menteri yang meletakkan jawatan sehingga kerajaan itu jatuh. Walaupun apa saja yang disebutkan, bahawa numbersnya telah hilang, sokongannya telah hilang, tetapi kerana meletakkan jawatan itu membuka ruangan yang lebih besar supaya pengkhianatan itu berlaku. Apa lagi yang dia letak? Dia letak pengerusi Parti Pribumi Bersatu. Apa lagi yang dia letak? Dia letak pengerusi Pakatan Harapan. So, sudah bayang kapal ini kehilangan nakhoda besar. Siapa yang mengambil alih tanggungjawab itu? Ini simply saya sebutkan Tun Mahathir ini simply dia buang. Sudahlah, saya tak larat, saya letak semua. Siapa yang mengambil alih tanggungjawab itu? Itu orang yang Datuk Seri Anwar. Anwar lah, ibarat kalau saya nak berikan tuan-tuan gambaran lah, ibarat semak samun, sampah-sampah ini, dia ambil, dia pikul atas bahu saya. Tak apa, mari. Saya pikul dan saya bawa. Mari kita repair. Dalam keadaan bahu dia itu, dia cuba repair. Istilah saya guna itu repair. Repair lah, yang mana lompong kan, orang dah keluar lompong tampak. Yang mana lari, kita cuba. Yang mana boleh, kita runding. Yang mana agak boleh dapat, kita cuba. Yang mana agak-agak boleh jadi kawan, kita alignment. Ini politik. Ini biasa. Jadi Anwar ini mencuba. Dan kita lihat itu berlaku dalam belanjawan. Itu berlaku dalam situasi Perak, seperti mana yang Datuk Dollah sebutkan. Mantap. Kalau kita sentuh berkenaan Perak, apabila kerjasama Datuk Seri Anwar, okey, pertama, adakah UMNO U-turn? Ya. Adakah UMNO sudah U-turn atau adakah sudah ada kerjasama? Itu pertama. Yang keduanya, dengan apa yang berlaku, ditekan Datuk Seri Anwar bahawa kerjasama dengan UMNO tidak sewajarnya berlaku di peringkat persekutuan. Ya. Hakikatnya di Perak, Menteri Besar Peja kan dah dijatuhkan hasil kerjasama DAP seramai orang tu, ADUN dan juga UMNO. Maksudnya secara tidak langsung UMNO dan juga DAP sudah bekerjasama untuk menjatuhkan. Dan kita dengar juga rumours mengatakan berkenaan ESCO lantikan, kalau dapat dari ESCO mungkin boleh bekerjasama atau tidak. Macam mana saya lihat benda tu? Okey, situasi mengambil alih mandat di peringkat federal dan situasi di Perak ini berbeza lah, kan. Pertama, kita faham di peringkat Perak ini kerajaannya itu kerajaan Perikatan Nasional. Walaupun peringkatnya kita, tapi kemudian berlaku situasi yang sama, Perikatan Nasional mengetuai perikatan di sana. Tidak ada ribut, tidak ada sakit, mereka sendiri yang menjatuhkan Menteri Besar mereka. Jadi untuk mengembalikan kita ke dalam kerajaan itu hanyalah percubaan. Saya boleh katakan begitu, ialah satu percubaan. Kerana hakikat dan faktanya itu mereka yang sedang mengepalai kerajaan. Mengapa Pakatan Harapan menyokong? Orang mengatakan kepada saya, kenapa DAP, kenapa PKR, kenapa Amanah begitu bangun untuk menyokong ketika saudara Faizal Azumo diusulkan undi percaya di dalam Dewan. Kenapa kita akhirnya tidak bersetuju dengan usul itu? Tentulah kita tidak bersetuju.
Faizal Azumu sebahagian daripada mereka yang berada dengan kita dan memilih untuk keluar. Kalau saya di dalam dewan, saya jerit suruh mereka bangun. Jadi mujur adun-adun di sana buat perkara sama, tentu kita tidak bersetuju. Namun, seperti mana UMNO, seperti mana PAS, ketika kita menjadi kerajaan, ketika Datuk Daulah ahli parlimen di dalam kerajaan, dia lihat ruang itu ada. Itu keadaan situasi Pakatan Harapan di Perak. Tengok, ada ruang, boleh kembali menjadi kerajaan. It's nothing to lose, kan? Nothing to lose untuk DAP, untuk amanah, untuk keadilan. Kita memang pembangkang, kenapa tidak? Kalau ada ruangan kerjasama, ia mencipta sejarah. Ia mencipta sejarah. Kerjasama pertama bermula dengan mempersetujui usul itu ditolak. Itu kerjasama. Itu merupakan rekod yang baik. Orang mengatakan UMNO dan DAP tidak boleh bersama, tidak betul. Di Perak menunjukkan bahawa ia boleh. Apabila DAP menyokong usul itu, PKR menyokong usul itu, Amanah menyokong usul itu, ia boleh berlaku. Ngopi ngopi. Ngopi. Apakah ini memberikan gambaran bahawa kerajaan boleh bertukar? Ya, kerana ia berjaya di satu peringkat. Di satu peringkat lagi saya katakan tadi bahawa mereka lah kerajaan. Pusing tang mana pun kita ni nothing tulus. Kita jadi kerajaan atau tidak, kita di situ. Kalau katakanlah kita jadi kerajaan bersama UMNO, contohnya di Perak, kita jadi kerajaan bersama UMNO, yang lose itu PPBM, yang lose itu PAS. Kita tidak. Sombong amat. Apabila kita tidak jadi kerajaan, nanti kita lose. Kita memang di situ. Kita memang di situ. Jadi mengapa isu ini jadi sebegitu berat kepada rakan-rakan Pakatan Harapan, seolah-olah ini menjadi satu isu besar yang tidak boleh diselesaikan, isu prinsip tergadai dan sebagainya. Itu tidak berlaku pada saya. Kalau mungkin itu boleh menjawab soalan saudara. Okay. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe